Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wa sta'amil bihi jasadi wa hawli wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sambung lagi pada malam ni kitab Musalli, kitab Munyatul Musalli. Kita masih lagi sunat hai'ah, belum habis lagi. Kalau nak habis sunat hai'ah ni lama ni. Kalau sunat hai'ah ada 500 kita dalam ni ada berapa je bagi? 20 tak sampai 20. 21. 22, 23 je. 23 ada lagi 477. Memang tak ada harapan lah. Ini pun dah rasa dah panjang lah. Muka surat apa ni 9. Bukan 10. 10 ke 9? 10. 10. Oh ya. Yeah. Mana ni? Tu dia. Jumpa dah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 daripada atas. Muka surat 10, 9 daripada atas. Yang Rumi muka surat 27. Muka surat 27. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi darin amin ya rabbal alamin. Dan yang ke-16, membaca kunut. Ini adalah sunat hai'ah yang ke-16 dalam kitab kita. Yang semalam berkaitan dengan wirid zikir yang ada pada ketika rukuk, nak ke i'tidal, kemudian bacaan dalam rukuk, bacaan tambahan subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Lepas tu tambahan dia Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihi qadami. Kemudian sujud pula subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, tambahan dia Allahumma laka sajadatu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian pula yang ke-15 tu mengucap sami'allahu liman hamidah ketika dalam perjalanan di antara rukuk nak pergi ke i'tidal. Kat situ tempat sami'allahu liman hamidah. Kemudian dah bila sampai ke i'tidal, rabbana lakal hamd, minimum paling kurang. Tapi dikata kalau elok lagi tambah, sama ada dia imam ke, sama ada dia makmum ke, sunat tambah.
Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Tambah. Dan kalau dia sembahyang seorang, sunat tambah lepas pada tambah yang tadi, tambah lagi ahlat thana'i wal majdi ahqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu tambahan-tambahan. Kalau boleh hafal lah. Paling-paling bagus bila dah tak ada kerja tu kan, lagi boleh. Sebab biasa muda-muda ni banyak benda nak cepat je. Ada banyak je kerja dia. Jadi bila dah pancen lah kita kata bahasanya kan, dah atas 50 tu, tak nak fikir apa lagi kan. Fikir mati lah orang kata. Makin dekat jadi 60 fikir mati lagi. Kenalah fikir. Orang cerdik ni fikir mati. Kalau orang daripada muda-muda tu fikir mati, bukan cerdik tu, itu bijak grade A. Masa muda-muda dah fikir mati. Tapi kalau kadang-kadang pertengahan umur start 40 tu dah mula sakit lutut sikit-sikit. Sebelum ni boleh tahan, ni tak boleh tahan dah. Mengantuk dulu boleh tahan, tak tidur 3 hari. Kali ni tak boleh dah. Tak tidur kejap dah rasa lain macam. Maknanya dah pertengahan umur dah. Kalau sedar waktu tu ingat mati, baguslah, dapat grade B. Okey lah tu. Paling-paling pun dah umur 50 ke atas baru ingat mati, itu normal lah, grade C lah. Maksudnya tak ingat lagi, tak tahu lah. Tak tahulah. Umur atas 50. Waktu tu dah macam-macam dah. Badan dah berkedut semua, macam-macam dah. Dah boleh tengok dah. Otak tak laju macam dulu, tak sergah macam dulu. Maka waktu tu nak ingat mati lah. Maka ingat mati. Bila nak ingat mati, apa nak bawa bekal? Masa ni lah hafal. Ni lah bekal dia tambahan. Baca yang panjang-panjang tadi tu. Okey. Dan yang ke-16, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, kata pengarang yang ke-16 tu, dan setengah sunat hay'ah, sunat membaca kunut pada rakaat yang kedua subuh. Tapi sebenarnya ni bukan sunat hay'ah, ni sunat aba'ad. Saya tak tahu kenapa dia masukkan dari dalam tu. Sunat kunut pada rakaat yang kedua pada subuh tu sunat aba'ad. Okey. Dan witir nisfu yang kedua. Nisfu tu separuh. Ahmad nisfu, Ahmad separuh. Nisfu tu separuh, setengah. Jadi witir tu pada witir nisfu yang kedua, maksudnya pada solat witir setengah yang kedua, ataupun 16 sampai 30, atau maksud setengah yang kedua. Setengah yang pertama 1 sampai 15 bulan Ramadan. Dan pada tiap-tiap sembahyang pada witir nisfu yang kedua pada bulan Ramadan tu, itu sunat aba'ad juga. Sunat aba'ad juga tu. Kenapa boh dalam ni? Wallahu alam. Kenapa dia gabungkan? Nak mudah kira dia gabungkan tiga-tiga kot. Tapi itu sunat aba'ad. Bukan sunat lah. Sunat aba'ad kalau buat, kalau tak buat sunat sujud sahwi. Sunat ayah kalau tak buat sujud sahwi batal. Jadi oleh kerana itu kenapa tak tahu, boleh dobek ajalah, tanda ajalah, iaitu sunat baca kunut subuh tu sunat aba'ad, witir nisfu yang kedua bulan Ramadan tu sunat aba'ad. Dan pada tiap-tiap sembahyang, maknanya tiap-tiap sembahyang, maksud dekat sini tiap-tiap sembahyang fardu tu dobek dia. Tiap-tiap sembahyang fardu, jika kedatangan bala atau percubaan ni macam kelakar lah bunyi, ujian lah tu. Percubaan tu kan ujian kan. Okey, kedatangan bala atau ujian, okey, iaitu nak baca apa dalam kunut. Dia sekali kan, kunut subuh, kunut witir, kunut nazilah, dia sekalikan terus apa yang nak baca. Cuma dan dobeknya itu sunat aba'ad dengan sunat hay'ah. Apa nak baca? Allahumma hdini fi man hadait. Maksudnya, ya Allah, tunjukkan aku jalan orang yang telah engkau beri petunjuk. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, tunjukkan aku jalan orang yang engkau telah beri petunjuk. Siapa tu? Minan nabiyyin wa man yuti'illah wa rasul, jangan fa ulaika ma'al ladzina ada salah sikit kat situ. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jadi siapa orang yang terima nikmat sebelum ni? Ada sebut dalam surah tu. Surah apa? Nur.
Ingatlah surah apa. Banyak makan semut ni. Dulu semua ingat, sekarang tak boleh lah. Tambah-tambah pula ring dah habis dah. Tak ada ring lah ni. Dijawab di surah tu, minan nabiyyin wa man yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladina an'amallah. Tu betul kan? Seorang tak hafal lah. An'amallahu. Sambung lah. Okay. Jadi siapa yang taat pada Allah ni, Allah akan bagi nikmat. Orang dulu bagi nikmat daripada minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Kita nak itulah. Jadi ya Allah, apa ni, Allah mahdini fi man hadait. Niat kita nak, ya Allah, engkau beri, kau bagi, kau tunjukkan jalan aku, taufik, tunjukkan jalan aku, jalan yang mana orang yang telah engkau bagi petunjuk. Allah mahdini fi man hadait wa afini fi man afait. Afiat, sihatkan aku sebagaimana orang yang telah engkau afiatkan, sihatkan. Wa tawallani fi man tawallait. Kurniakan tanggungjawab kepadaku sebagaimana orang yang telah engkau kurniakan tanggungjawab. Okey. Wa barik li fi ma a'tait. Berkatilah aku pada apa yang engkau kurniakan. Wa qini syarra ma qadait. Pelihara aku dari segala kejahatan yang engkau ciptakan. Boleh tak? Yang ini yang rukun iman yang ke-6 ni. Ramai orang terseleweng kat sini. Seleweng bukan seleweng ajaran sesat, dia fikir sendiri. Dia tak mengaji akidah, lepas tu dia fikir sendiri je. Ni yang ni. Tak mengaji akidah, betul dia. Pelihara aku daripada segala kejahatan yang engkau ciptakan. Yang lebih cantik lagi, memang boleh dah ayat ni, tapi yang untuk kita faham lagi, waqini, dan pelihara aku. Pelihara aku, waqini kan, waqini, pelihara aku syarrama qadait, kejahatan, pelihara aku daripada kejahatan yang engkau telah takdirkan ke atas aku untuk buat kejahatan itu. Amboi, panjang lah. Tu dia. Kalau macam ni, pelihara aku daripada segala kejahatan yang engkau cipta. Kadang-kadang betul, kalau kita faham sungguh, boleh masuk hati kita. Tapi payah nak faham. Boleh faham? Waqini syarra ma qadait. Kalau setengah tu dia tambah lagi. Waqini bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, syarra ma qadait. Jadi kalau kita baca kat sini, pelihara aku daripada segala kejahatan yang engkau ciptakan, kita akan anggap macam ni tau. Ada kejahatan yang Allah ciptakan, ada kat sana kejahat. Jadi kita minta Allah pelihara jangan kita buat jahat tu. Macam tu kan, boleh faham kan? Dengan sekali baca, pelihara aku daripada kejahatan, segala kejahatan yang engkau ciptakan. Sekali lalu kita akan bayar, Allah ada ciptakan kejahatan, benda jahat, merompak, bunuh orang tu kejahatan yang Allah ciptakan. Kita duduk sini, ya Allah pelihara aku daripada kejahatan yang kau ciptakan. Aku tak nak jadi pembunuh, aku tak nak jadi. Macam tu kan? Bukan maksud tu. Bukan. Ini bukan maksud macam tu. Maksud waqini syarra ma qadait, ya Allah kau pelihara aku daripada kejahatan yang engkau telah takdirkan pada aku untuk aku buat jahat. Jadi maknanya Allah takdirkanlah kita buat jahat. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iaitu Allah cipta, Allah takdirkan kita dalam perbahasan qada dan qadar, percaya kepada qada dan qadar yang Allah telah tentukan sejak azali, bahawasanya Allah telah tentukan kita ni buat baik, kebaikan tu Allah tentukan, kejahatan juga Allah dah tentukan. Malah bukan tu je, syurga neraka pun Allah tentukan. Bila? Sejak azali, bukan sejak lahir, bukan. Sejak azali lagi Allah telah, maksudnya Allah tentukan kita ni syurga neraka dah lah. Malah apa yang kita nak buat hari ni Allah telah tentukan. Malah kejahatan yang kita buat pun Allah tentukan. Cuma kena wajib bab tauhid. Tak boleh cakap macam tu selain daripada dalam kuliah, dalam medan ta'lim, dalam proses pembelajaran. Tak boleh sebut kedai kopi hukumnya haram. Kau buat apa ni? Adalah kau buat jahat sekarang, kau jahat sekarang, Allah takdirkan haram, dosa besar. Tapi sebenarnya hakikatnya Allah takdirkan. Habis tu Allah tak bagi buat, maksudnya Allah larang kita buat benda jahat. Kehendak dan redha Allah tidak berlaziman. Itu kena ngaji lain pula. Itu bab tauhid lah. Itu bab tauhid. Jadi ini ayat besar, waqini syarra ma qadait. Engkau takdirkan aku buat jahat ya Allah, maksiat yang mana kau telah takdirkan. Maka aku minta kau peliharalah
aku daripada kejahatan yang telah engkau takdirkan pada aku. Kejahatan tu masuk maksiat lah. Kalau sebut kejahatan, kadang-kadang tak boleh nak bayang ni, sebut maksiat terus. Nah, macam mana tu? Itu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jika dia kata yang baik Allah hanya buat yang baik, yang jahat kita buat, maka tu Mu'tazilah. Itu bukan Ahli Sunnah wal Jamaah, itu Mu'tazilah. Pahaman yang menyeleweng, yang 72 tu. 70 Nabi kata berpecah kepada 73 umat aku, 72 tu finnar. Satu je yang masuk syurga, yang benar. Apakah dia? Tanya sahabat. Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang satu tu yang faham je ni. Yang kata faham Allah hanya buat yang baik, yang buruk makhluk tu sendiri, dia tu sendiri buat, itu Mu'tazilah. Tapi Habib kata yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri, kan biasa kuliah kan. Itu betul. Hakikat, katanya hakikat dulu. Itu cakap mulut, cakap adat, cakap adab. Cakap adat dan cakap adab. T dengan B dua-dua. Cakap adat, cakap adab. Sekarang nak tanya hati macam mana? Hati, pegangan. Semua daripada Allah. Okay, good. Settle. Sebab dia ada cakap adat, dia ada cakap pegangan. I'tiqad. Yang kita nak cerita i'tiqad ni, bukan cakap kat mulut. Yang pegang kat hati. Yang tu kena ngaji sungguh bab tauhid, kena ngaji sungguh bab tauhid. Kalau tidak, takut-takut seleweng kita, pahaman salah, pahaman macam Mu'tazilah. Semua ibadah kita semua Allah tak terima. Semua sembahyang kita semua Allah tak terima dengan pahaman yang salah. Mungkin Jabariyah, mungkin Qadariyah, mungkin Mu'tazilah, mungkin Murji'ah dan sebagainya. Yang kita nak pahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Wakini fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Bacalah tu habis. Wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu 'ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sambung ayat tadi, berkatilah aku apa yang telah engkau kurniakan, peliharalah aku daripada segala kejahatan yang engkau ciptakan, sesungguhnya engkau yang melaksanakan. Tiada siapa yang dapat melaksanakan terhadap engkau. Tak faham je baca macam tu, Sesungguhnya tiada siapa yang dapat menghina orang yang engkau jadikan sebagai teman. Bolehlah faham ini. Dan tiada siapa yang dapat menghina orang yang kau jadikan teman, dan tiada siapa dapat muliakan orang yang engkau musuhi. Bolehlah terima, bolehlah faham ini kan. Maka berkatlah engkau serta maha tinggi. Bolehlah. Pujian itu bagimu jua pada apa jua yang engkau ciptakan. Inilah kembali balik kepada Allah yang empat puji empat tu. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Itu pun kena ngaji tauhid. Pujian itu bagimu jua pada apa jua yang engkau ciptakan. Aku mohon keampunan kepadamu serta bertaubat kepadamu, semoga melimpah rahmat dan kesejahteraan ke atas junjungan kami Muhammad dan ahli keluarganya serta sekalian sahabatnya. Itulah. Yang ni satu-satu kalau nak bahas satu malam tak habis. Maksudnya maksud dia dan sebagainya lah. Jadi dikata sunat baca, jadi kita cerita pasal baca lah. Sunat baca kunut ni ketika subuh, ketika Ramadan, witir nisfu yang kedua Ramadan, ketika kunut nazilah, apabila ditimpa bala ataupun percubaan ataupun ujian. Dan jika imam dibaca dengan lafaz jamak seperti Allahumma hdina hingga akhir. Okey. Dan kita tengok kat sini yang kita nak bahas kunut nazilah. Kunut nazilah kat sini, iaitu pernah cerita dah sebelum ni, saya cerita laju-laju je, saya ulang balik laju-laju je. Yang mana kunut nazilah ni yang dilakukan oleh Nabi SAW pada solat fardu, bukan sunat, solat fardu. Maksudnya subuh, asar, maghrib, isyak, selama 1 bulan. Dia mendoakan kebinasaan beberapa kabilah atau perkampungan yang daripada bangsa Arab jugalah, yang dia menipu Nabi. Ada satu hadis yang saya sempat salin ni, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran ba'da ruku'i yad'u ala ahya'in minal arabi. Nabi buat kunut nazilah setelah rukuk. Maksudnya setelah rukuk maknanya itidal lah, pada rakaat yang kedua tu ataupun rakaat yang terakhir, selama sebulan, untuk meminta kebinasaan ada orang jahat beberapa kampung tu. Dan saya sempat salin satu hadis lagi,
qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an fi dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i was salati subhi fi duburi kulli salatin idza qala sami'allahu liman hamidah minar rak'atil akhirah yad'u ala ahya'in min bani Sulaimin min bani Sulaim ala ri'lin wa zakwana wa usayyah wa yu'minu man khalfahu. Ini semua nama-nama ni bani kabilah ni. Nabi melakukan kunut nazilah selama 1 bulan berturut-turut, kata sahabat, dalam solat zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Maknanya solat fardu. Tatkala berkata sami Allah liman hamidah pada rakaat yang terakhir, mendoakan untuk kebinasaan perkampungan Bani Sulaim, kabilah Ri'lin, kabilah Zakwan dan Usayyah. Sahabat di belakang mengaminkannya. Itu yang mulanya terjadi kunut nazilah, yang bermula, saya dah cerita sebelum ni, satu peristiwa di Bi'r Ma'unah. Bi'ru Ma'unah. Bi'ru Ma'unah ni telaga Ma'unah, satu telaga. Di situ nama tempat tu yang mana sebelum yang mana para sahabat 70 orang yang terbaik, yang hafal Quran, yang pandai ni, yang terbaik, Nabi utus untuk ajar di satu kampung. Sebab Tok Ngulu dia datang jumpa Nabi, kata orang kampung dia semua nak masuk Islam ataupun dah masuk Islam, beberapa riwayat lah. Jadi tolong hantar orang yang mengajar yang terbaik. Tapi riwayat yang paling kuat kata tak masuk Islam lagi, mereka nak masuk Islam, dan aku nak masuk Islam juga jika mereka masuk Islam, kata ketua kabilah ni. Kan kita dah bincang sebelum ni kan. Maka Nabi pun antara itu peluang baik. Mula Nabi berat hati nak bagi. Akhir sekali, panjang cerita, saya dah cerita sebelum ni, Nabi bagi juga pergi. Maka Nabi hantar 70 orang. Ketika sampai nama satu tempat Bi'r Ma'unah ni, diserang. Rupa-rupanya apa dia panggil, ambush tu, apa dia panggil, jarangkak, bukan jarangkak sama, apa dia panggil, serang hendap. Kena serang hendap, mati, selamat seorang aja. Dia yang menceritakan apa yang terjadi semua. Jadi Nabi sangat terasa tertipu. Maka bermula pada tu Nabi doa kunut nazilah tu di setiap kali sembahyang fardu, rakaat yang terakhir. Dia diistilahkan kunut nazilah lah, kunut nazilah, kunut petaka. Saya istilah kunut petaka. Setengah ulama kata kunut petaka. Petaka tu malapetaka lah, yang sebelum ni dah bahas dah. Dan oleh kerana itu disyariatkan kunut nazilah ni apabila orang Islam kena berperang. Contohnya perang kan, ditimpa orang Islam, ditimpa musibah, wabak, kena wabak, yang mana musibah yang kena tu terbahagi kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama, yang muktamadnya, iaitu musibah tu hanya kena kat orang kafir saja. Musibah tak kena kat orang kafir, hanya kena kat orang Islam saja. Baru betul. Musibah tu hanya kena kat orang Islam, orang kafir tak kena. Masa tu jika musibah tu berat, barulah ada tuntutan kunut nazilah pada setiap sembahyang, termasuk sembahyang subuh. Okey. Jika ada kena orang kafir, campur, masyarakat majmuk campur, kena bala tu, kalau perang orang kafir pun sama-sama dengan orang Islam, sama-sama kena. Kalau wabak, penyakit, sama-sama kena penyakit. Tak ada tuntutan untuk kunut nazilah, tak ada. Itu yang paling kuat sekali, pendapat yang paling kuat itu. Jadi kalau sekarang ni tak adalah kunut nazilah sekarang ni, sebab orang kafir pun kena. Dia kena hanya orang Islam je. Mungkin kalau berlaku nanti pembunuhan dekat Palestin ke nanti, kalau diorang serang ke, Yahudi serang kan, jadi semua orang Islam kena. Masa tu ada kunut nazilah. Kalau tidak, tak ada. Jadi kalau kata kenapa hukum ni, jika disunatkan kunut nazilah, dia buat dapat pahala. Tapi kalau tak disunatkan kunut nazilah, dia buat batal sembahyang, sebab dia berdiri lama kat situ. Tapi di pendapat yang pertama ni, dia ada pendapat yang kedua. Jangan kerah sangat, yang ni dia khilaf. Cuma pendapat yang kuat mengatakan tak ada kunut nazilah dekat apabila berlaku wabak ataupun kemudaratan tu kena dekat campur orang Islam, orang kena pun orang kafir pun kena. Tak ada. Sebab bila didoakan tu, doa berkaitan dengan minta Allah selamatkan orang Islam, sedangkan yang kena tu orang kafir sekali. Macam mana pula tu? Takkan orang Islam selamat. Jadi bila macam mana tu? Jadi kalau orang Islam selamat, orang kafir selamat sekali, macam mana?
Kan doa kunut nazilah tu nak minta keselamatan. Jadi kita minta keselamatan untuk orang kafir ke macam mana? Sebab tak untuk Islam, tapi orang kafir kena sekali. Sebab tu tak ada tuntutan. Dan itu juga yang kita tak buat tu. Mana ada buat. Tapi kadang-kadang ada juga yang guna pendapat yang kedua. Saya rasa kat Pahang ni ada sekali. Dia guna pendapat yang kedua tu. Bab COVID ni lah, minta baca kunut nazilah. Di Johor banyak kali juga saya perai pasti. Di Selangor pun ada juga 2-3 kali. Bila sampai surat, maksudnya arahan lah daripada Jabatan Agama Islam untuk baca kunut nazilah. Sedangkan waktu tu semua kena. Masa H1N1 pun ada juga. Masa tu semua kena. Semua tu maksud Islam dan kafir. Maka dia panggil pendapat yang kedua tadi. Pendapat pertama tak boleh. Tak dibenarkan. Sebab kalau kita minta kesembuhan, kena dekat orang kafir juga. Kenapa kita sibuk hal dia? Malah kalau peperangan, contoh peperangan, orang kafir berperang, jadi kita minta doa seolah-olah suruh menangkan orang kafir sekali. Kalau perang lah. Jadi kerana tu tak ada. Kalau umat Islam dihina, ditindas, Quran tu dipijak, dibuat apa, senang sikit orang Islam je kena. Pendapat yang kedua tidak. Jika sebahagian besar tu orang Islam, walaupun ada orang kafir juga, memang sunat juga. Janji kena musibah. Itu pendapat yang kedua tu lah. Itu yang dia ambil, kita duk buat tu. Apa lagi? Kunut nazilah. Dan kunut nazilah, pendapat yang utama juga yang paling kuat, tak ada dekat solat sunat. Tak ada. Itu yang kuat. Dan yang biasalah pendapat yang kedua, yang pendapat lemah ni ada untuk kat solat sunat. Macam tu je lah. Sebab dia khilaf kan. Kita kena cakap slow-slow gitu kan. Jadi kalau buat juga kan khilaf. Okay. Contohnya kalau kena kemarau yang panjang, orang kafir ada? Tak ada kunut nazilah. Tak ada. Jadi macam mana? Habis tu macam mana nak doa? Habis semayang tu doa lah. Doa lah kunut nazilah tu lepas semayang. Cerita ni dalam semayang. Bukan kata habis tu takkan tak nak doa. Lah buat lepas pada tu. Semayang hajat, semayang apa, istisqa ke, semayang lah apa-apa pun. Tapi cerita pasal kunut nazilah dalam semayang. Macam mana pun pendapat kedua kata boleh. Boleh. Dan doa tu mesti bahasa Arab. Mesti bahasa Arab. Dan kalau kita tengok Allahumma hdini, Allahumma hdina ni yang biasa kita baca kunut subuh, boleh. Malah ada juga riwayat yang lain yang kita biasa baca, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Kan? Allahumma badid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Itu juga kita biasa baca. Jadi kalau ayat ni juga ayat tentang macam mengalahkan musuh. Jadi kalau katalah orang kafir, ada orang Islam pun ada berperang sekali. Kalau kita minta macam ni, macam mana? Siapa musuh Islam sebenarnya? Tu orang kafir. Yang bersatu dengan kita, yang sama-sama. Nak berperang mungkin dengan orang lain. Jadi macam mana? Sebab tu tak disunatkan. Tak disunatkan. Apabila ada orang kafir sekali. Macam mana pun, jangan tolak. Kalau ada orang kafir pun, boleh juga. Sebab itu pendapat yang kedua. Kalau nak Allah mansuril muslimi nawal mujahidi ala Yahud wan Nasara, boleh? Ya Allah bantulah muslimin dan mujahidin yang ke atas Yahudi dan Nasrani yang ketika Palestin kena serang dan sebagainya, boleh. Sebab bahasa Arab. Walaupun Yahud bahasa Arab, Nasara bahasa Arab. Tapi kalau bahasa lain selain pada bahasa Arab tak boleh. Allahumma mansur Allah mansuril muslimin wal mujahidin ala amrika. Batal terus. Contoh sebab ada baca yang tu. Ada sebut H1N1, macam-macam ada. Ada yang kata Donald Trump. Allahumma mansuril muslimin wal mujahidin ala Donald Trump. Kalau lah kat belakang Donald Trump. Batal. Jadi kita pun dah bahas sebelum ni, iaitu ulama terdahulu dia kata maksud bahasa Arab adalah bahasa Arab original. Bukan bahasa Arab zaidah, bahasa Arab tambahan, tidak. Macam dia tambah kan. Maksudnya asal tak ada dalam bahasa Arab, tapi moden ni ada bahasa-bahasa diambil bahasa tu jadikan bahasa Arab. Jadikan bahasa Arab kan. Itu tak boleh. Batal juga. Setengah ulama kata batal. Ulama contemporary kata tak batal sebab dah jadi bahasa Arab. Kan bahasa yang tambahan tu kan bahasa. Jadi kalau
Kalau saya sebut hari tu apa? Selangor kan? Selangor jadi selanjur. Bolehlah pada pendapat, sebab apa, itu dah Arab dah tu. Jadi dah diarabkan, tapi Arab bukan ori, Arab yang telah ditambah. Sebab waktu zaman hari tu mana ada Selangor lagi. Jadi ditambah, jadikan dia bahasa Arab. Ulama terdahulu semua kata batal, tak boleh. Tapi ulama yang contemporary, yang moden ni semua kata boleh. Sebab bahasa Arab kan. Okey. Tu sikit tu pun dah bahas macam ulangan tu. Jadi kunut nazilah adalah sunnah ayah. Jadi jika sujud sahwi batal, dah tahu, kunut nazilah dibaca dengan perlahan pada solat Zuhur dan Asar. Kunut nazilah ni dibaca perlahan pada solat Zuhur dan Asar, kuat pada Maghrib, Isyak dan Subuh. Baca perlahan Zuhur dan Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh, baca kuat. Jadi maknanya kalau jadi makmum, baca sendiri. Tak nak amin macam mana? Baca sendiri. Sebab imam tak bunyi slow-slow aja. Jadi kita tak amal, betul, kita tak rasa ni. Kalau orang amal dia rasa benda ni. Dan kalau kunut subuh beza. Kunut subuh jika sembahyang seorang perlahan, jika jadi imam kuat kan. Okey. Dan kunut nazilah dibaca pada 5 waktu termasuk subuh. Dan jika dia subuh juga sunat kunut subuh, maka dengan dia baca kunut subuh ataupun kunut nazilah, tak kisah dia baca apa pun, janji sempurna syarat kunut. Kan syarat kunut pertama puji Allah, sana kan, Allah maghfirli ya ghafur, minta ampun, ada doa minta ampun, ada sana, ada puji Allah, ada selawat atas Nabi dan keluarganya, dah nama kunut. Jadi kalau nak pakai kunut yang lain pun tak ada masalah, dibenarkan. Jadi kalau katalah dia nak baca kunut nazilah pada waktu subuh, eloknya dia baca kunut subuh, lepas tu dia sambung kunut nazilah yang lain-lain yang dia nak baca lain. Okey. Tapi kalau dia baca kunut subuh saja, niat dia nak kunut nazilah, dia jadi kunut nazilah. Sebab kunut nazilah bacaannya sama, niat je. Niat nak kunut subuh ke kunut nazilah? Ni cerita salat subuh kan. Niat nak kunut nazilah, maka kunut subuh tu bertukar jadi kunut bukan. Sunat abaat tu bertukar jadi sunat hayah. Walaupun baca yang sama, niat aje. Kalau dia baca bukan Allah Mahdini sekalipun, tapi cukup syarat kunut, ada pujian, ada minta ampun, ada selawat dan sebagainya, cukup, maka kunut tu dengan niat kunut nazilah, maka kunut tu jadi kunut nazilah, tak jadi kunut subuh. Okey. Apa bezanya? Bezanya jika dia dah niat kunut nazilah, dia terlupa, sujud sahwi batal. Sembahyang subuh ni, jangan sekali sembahyang lain memang confirm dah. Sembahyang subuh dia niat kunut nazilah hari ni, tapi dia pun terlupa kunut, dia sujud sahwi batal. Sebab dia niat kunut nazilah. Sedangkan kalau solat subuh tak baca kunut, sunat sujud sahwi, tu secara umum. Ni detail dia. Lagilah banyak belajar. Rupanya ada pilihan macam ni. Kalau lah sembahyang subuh tak baca kunut, adakah disunatkan sujud sahwi? Sunat. Ada keadaan tak sunat sujud sahwi walaupun tinggal kunut dengan sengaja. Kunut pada subuh. Kalau orang ngaji lebih sikit dia tahu. Ada. Dia niat kunut nazilah. Dia kena niat kunut nazilah. Maka tak kena sujud sahwi. Malah dengan sujud sahwi batal. Macam tu kan. Jadi bolehlah kita buat teka-teki, lagos dia panggil, teka-teki. Apa dia? Sembahyang subuh, mazhab Syafi'i, sembahyang subuh tak baca kunut, kemudian dia sujud sahwi batal. Macam manakah keadaannya? Ngaji tahu. Teka-teki. Itulah keadaannya. Ketika subuh dia niat nak baca kunut nazilah, lepas tu dia lupa. Bila dia lupa, maka sunat lupa tak sunat sujud sahwi, malah sujud sahwi membatalkan. Habis. Dan setengahnya. Nombor 10. Sunat dibaca antara dua sujud. Maksudnya duduk di antara dua sujud ni maksud tu. Okey, ni mudah aja, biasa baca. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afani. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ada satu kan? Warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Warzuqni tu riwayat yang lain, dia tinggal satu tu, tapi ni riwayat betul. Ada riwayat satu lagi, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni.
wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada yang riwayat yang dalam kitab kita, Rabbi fili warhamni, Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Samalah tu riwayat yang beza. Maksudnya Tuhanku, ampunkan aku, rahmatkan aku, tampunglah kekurangan aku, rezekikan aku, tunjukikan aku. Maksudnya bagi hidayah lah. Afiatkan, sihatkan aku, ampunkan aku. Tu bacaannya. Settle. Yang ke-11. Dan setengahnya sunat membaca doa kemudian dengan masuk selepas daripada tasyahud. Tasyahud tu tahiyat lah. Dan selawat pada tasyahud akhir, tahiyat akhir. Sunat baca doa ni lepas fil alamina innaka hamidum majid, fil alamina innaka hamidum majid, sunat lagi baca doa ni. Sebab tadi tu selawat Ibrahimiyah, kama sallaita ta'ala tu selawat Ibrahimiyah, maka sunat baca yang ni. Macam mana nak baca? Bacaannya Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri. Ni wa min fitnatil mahya wal mamati, min tak ada min 'adzabil qabri bolehlah ataf kat situ. Saya duk ngapal ada min kat situ, tapi tak ada makna, okey, makna pun sama. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ni sunat baca. Laju je, sekejap baca ni. Allahumma fil ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Kat situ satu dah dapat pahala. Dah berhenti pun boleh. Lepas tu tambah Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Dua dah. Tu riwayat lain-lain tu. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. 3 riwayat. Jadi nak baca mana-mana satu-satu boleh. Mana-mana satu. Yang ni dia gabung semua. Maksud dia apa? Ya Allah, ampunilah daku apa yang terdahulu dan apa yang terkini yang telah aku lakukan. Apa yang lepas dah buat lepas dan sedang buat yang sekarang ni, minta ampun. Okay. Apa yang aku lakukan, makna kenapa tak minta ampun akan datang? Sebab dia kata minta ampun yang terdahulu, yang lepas dan yang terkini, yang sekarang. Kenapa tak minta akan datang terus? Maknanya niat nak buat dosa ke apa? Sebab tu tak ada yang akan datang. Sedangkan Nabi, mana-mana Nabi dan Rasul, dia maksum terpelihara daripada dosa yang lepas, yang sedang dan yang akan datang. Sebab Nabi confirm tak buat dosa sebab maksum. Sebab tu dia boleh macam tu. Tapi kita tak boleh. Kalau kita kata, ya Allah ampunkan aku yang terdahulu, dosa aku yang terdahulu, dosa aku yang sekarang aku duk buat ni, dan dosa aku yang akan datang, maknanya kita dah standby nak buat dosa akan datang. Yang terkini aja, okey? Yang telah aku lakukan. Apa yang aku lakukan secara tersembunyi. Kadang-kadang dosa kita buat tersembunyi, kadang-kadang kita buat secara terang-terangan, minta ampun pada Allah. Kenapa? Kerana Allah sembunyikan dosa yang kita buat. Jika Allah buka dosa ataupun aib dosa yang kita buat, maka semua orang boleh nampak, tak ada orang yang boleh mengajar. Tak ada ustaz, tak ada. Semua tak ada. Sebab Allah tutup aib. Kalau aib tu Allah jadikan dia bau, ada bau, tak ada orang boleh dekat kita. Bukan jarak 1 meter, jarak 14 meter. Busuknya. Kalau aib kita, dosa kita ada bau. Tapi Allah cuma atas rahmat Allah, Allah buang bau tu. Dan Allah tutup aib, Allah rahsiakan. Allah Maha mengetahui tapi Allah rahsiakan. Dengan maksud orang lain tak tahu. Orang lain tak tahu. Jadi dengan orang lain tak tahu, sedap cakap sembang kencang ni. Yang dah sedap nak cakap ni, yang nak pegang sedap pegang mat ni, Allah tutup aib tadi. Kalau Allah buka, letak tu bawah terus. Bukan duduk bawah, balik. Terus lalu rentas badan terus. Sebab tu minta Allah tutup aib kita, dan minta Allah ampunkan yang kita buat secara tersembunyi, yang dalam hati, yang orang tak nampak. Minta ampun yang itu. Dan yang terang-terang lagi lah minta ampun, yang kita buat secara terang-terangan. Jadi tu kena minta ampun tu. Malah kalau Allah ampunkan, dia delete terus, tak ada dalam buku catatan nanti.
Tak ada dalam buku catatan. Delete terus. Hanya dia dengan Allah je yang tahu. Jika Allah ampunkan. Jadi minta Allah ampunkan yang dosa yang dia buat secara tersembunyi ataupun terang-terang. Apa yang aku lakukan secara berlebihan, lebih daripada sepatutnya, dia buat lebih-lebih, berlebihan, yang salah lah. Dan apa yang engkau lebih mengetahui mengenainya daripada aku, dan engkau sendiri lebih tahu pada aku. Aku sendiri pun tak tahu. Kadang aku buat dosa pun aku tak tahu. Engkau lagi tahu. Tu minta ampun juga. Engkau lah yang terdahulu dan engkau lah yang terakhir. Ni antal muakhiru, antal muqaddimu wa antal muakhiru. Engkau lah yang terdahulu, yang awal, dan engkau lah yang akhir. Ini daripada ayat Quran lah, kan? Allah yang awal dan Allah yang akhir tu. Tiada Tuhan, la ilaha illa anta. Tiada Tuhan melainkan engkau. Okey? Tiada ilah melainkan engkau. Yang ni bab tauhid pun bahas panjang ni. Maksud la ilaha illa anta ni. Ilaha tu la ma'budun bihaqqin, yang berhak disembah dengan sebenar-benar tu ilah tu. Kalau masuk bab tauhid bahas panjang tu 2-3 hari tu ilah tu je. La ilah, apa yang nak ditolak? Nak tolak Tuhan. Tuhan yang mana tolak? Tuhan orang kafir ke? Tuhan berhala ke? Tuhan apa yang kita nak tolak ni? La ilah, tidak ada Tuhan kan? Maknanya kita tak tolak Tuhan. Illallah, Allah je nak terima. Tuhan kita tolak. Nak tolak Tuhan yang mana? Masuk tauhid sikit. Nak tolak Tuhan yang mana? Tuhan yang berhala tu, yang ada dekat batu kek besar tu, yang ada yang orang apa Nasrani kata yang naik, yang apa yang kena salib tu ke Tuhan? Ataupun yang apa yang orang Hindu duk sembah tu ke Tuhan? Yang nak tolak la ilah, maknanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Maknanya aku nak tolak Tuhan tu. Illallah, Allah je aku nak terima, Allah je Tuhan aku nak tolak. Adakah itu? Jika ada, kalau kita faham macam tu, kena ngaji akidah balik tu. Kita bukan tolak Tuhan batu tu, bukan. Kita tak tolak berhala. Kita tak tolak yang kena salib, tak tolak. Kita tak tolak Tuhan orang Hindu, tak. Kita tak tolak Tuhan orang Yahudi, tak. Yang dikata anak Tuhan apa? Uzair, Nabi Uzair. Kita tak tolak yang Tuhan tu. Kita tolak Tuhan orang-orang yang semua agama yang ada adalah Majusi lah, agama Sing, agama macam-macam agama ada. Kan ada Tuhan masing-masing. Jadi la ilah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yang lain tu kita tolak, semua bukan Tuhan. Kalau macam tu kena ngaji kita balik. Kerana kita tak tolak tu. Kita tak tolak tu. Sebab itu nak tolak macam mana? Dia bukan Tuhan. Sebab yang kita nak tolak ni Tuhan. Yang kita nak terima hanya Allah je, Tuhan yang sebenar. Tuhan yang macam Allah juga. Kita itu yang kita nak tolak. Bukan Tuhan awal-awal lagi. Itu batu bukan Tuhan. Nak tolak awal apa? Tak payah tolak. Memang dia akan rebah sendiri. Dia rebah sendiri. Habis tu nak tolak Tuhan yang macam Allah kalau ada. Sekarang soalannya ada ke tak? Tak ada. Mana sebenarnya la ilah, kita tolak yang tak ada. Kita bukan tolak Tuhan-Tuhan tu. Ramai orang faham macam tu. Tu nampak Tuhan-Tuhan tu Tuhan orang kafir. Tuhan kita Islam Tuhan kita orang Islam. Tuhan kita Allah. Tu Tuhan orang kafir. Jadi banyak-banyak Tuhan tu semua kita tolak. Kita hanya terima Allah kerana Tuhan yang benar. Oh, bukan faham macam tu. Salah faham macam tu. Akidah ke mana tu? Ke laut akidah kalau faham macam tu. Tak. Yang kita nak tolak ni Tuhan ilah yang mempunyai sifat istighna dan iftiqar, yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Soalannya batu tu ada sifat ketuhanan ke? Mana ada? Maka nak tolak apa? Dia bukan Tuhan. Habis tu orang cakap dia dakwa Tuhan. Suka dia nak tahu Tuhan ni nak buat apa pun. Tapi kita bukan tolak. Kita tolak sebenarnya yang tak ada. Iaitu kalau ada macam Allah tu, kita nak tolak yang tu. Soalannya tak ada. Memang tak ada. Maka sebenarnya kita tolak yang tak ada. Kenapa nak tolak juga walaupun tak ada? Tahqiqnya, pegangnya, simpul sungguh. Yang tak ada pun nak tolak. Macam tu. Jadi sebenarnya yang mana? Yang Allah je yang ada. Tu bab tauhid. Mengaji tu la ilaha illa anta, melainkan engkau. La ilah, memang tak ada. Yang macam Allah tu tak ada. Maka kita tolak yang macam Allah yang tak ada tu. Masalah-masalah dia panggil tahsilul hasil. Macam tak ada guna. Tolak yang tak ada buat apa? Kan? Macam tak ada guna, tapi ada guna. Macam je. Nak tolak yang ada. Ni tolak yang tak ada. Memang nak bagi tahu sungguhnya tak ada, double tak ada. Macam Allah, double tak ada. Bukan tak ada, 2 kali, 3 kali tak ada. Double. Tu ayat-ayat keluarlah, ayat-ayat moden macam tu. Kata Allah, ini a'udzubika min adzabil qabri. Tiada Tuhan melainkan ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Yang mana semua orang kena azab kubur. Hanya orang-orang tertentu yang tak kena azab kubur, atau bahasa lain lebih luas lagi, fitnah kubur dia panggil.
kan? Nabi, Rasul tak kenalah fitnah kubur tu. Para wali-wali, para syuhada, tak kenalah. Dan mereka yang dijanjikan oleh Nabi tak kena azab kubur, tak kena fitnah kubur. Antaranya Fatimah binti Asad, isteri kepada Abu Talib, mak kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Dia Nabi janji, maka dia tak terimalah azab kubur, ataupun bukan azab, dia fitnah. Sebab kalau kita buat azab, kena seksa. Sedangkan azab tu maksud fitnah, kesempitan kubur tu, minta berlindung pada Allah. Cubaan semasa hidup dan mati, minta ya Allah cuba kita, ya Allah uji kita, kita minta semasa kita hidup. Cubaan yang tu kita minta Allah bantu kita, dan ketika mati pun ada cubaan, kita minta Allah bantu kita. Dan juga cubaan. Sebab apa cubaan? Cuba tengok kalau kita tengok ayat tu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, minta berlindung daripada azab kubur. Okey. Wa fitnatil mahya wal mamati, dan fitnah mahya, hidup dan mati, tu fitnah. Tapi terjemahan dia apa? Bukan fitnah. Terjemahan dia cubaan hidup dan mati. Lepas tu wa min fitnatil masihid dajjal, dan cubaan dajjal pembohong. Cubaan. Sedangkan wa min fitnah. Sebab itulah fitnah ni bukan apa tuduh orang tu. Itu Melayu, betul lah, fitnah Melayu lah, fitnah bahasa Melayu. Kalau kata al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih besar dosa ataupun berat daripada membunuh. Apa pula? Bukan fitnah apa fitnah tu apa? Iyalah, betul lah hadisnya macam tu. Tapi fitnah tu maksud apa? Menipu, kau jangan tipu. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bohong, fitnah itu lebih berat, lebih besar, lebih berdosa, lebih berat lah daripada membunuh tau. Fitnah lagi, fitnah. Bukan. Itu fitnah Melayu. Memang orang Melayu fitnah tu maksud menipu kan, fitnah orang kan. Bukan, itu maksud cubaan, ujian. Tu fitnah. Jadi ujian ataupun cubaan. Jadi cubaan, jadi nak bagi tahu cubaan yang Allah cuba kita tu berat, yang mana lebih berat daripada membunuh. Tu nak beritahu tu. Dan cubaan apa yang berat daripada bunuh? Cubaan yang jahat-jahat ni lah, yang maksiat-maksiat yang Allah cuba itu lagi berat daripada membunuh. Bunuh tu lagi berat, dah berat, ni lagi berat. Cubaan yang bila sebut cubaan yang tu lah, bukan cubaan yang baik-baik. Cubaan yang baik-baik dia panggil ujian. Ujian untuk kita menambahkan iman. Yang ni cubaan ni maksud yang jahat-jahat yang Allah cuba kita. Lalu benda-benda jahat kat depan kita, Allah uji kita dengan sesuatu yang jahat, kan, yang jahat, yang maksiat. Itulah lebih berat daripada membunuh. Tu maksud dia, bukan tipu orang, bukan tipu. Tu sebab tu tengok tu. Dan cubaan dajjal pembohong, fitnatil masihid dajjal. Masih ni dia satu orang yang hebat. Masih ni hebat. Nabi Isa pun Al-Masih juga dipanggil hebat. Cuma dajjal ni hebat dari segi jahat, bukan hebat dari segi baik. Nabi Isa juga Al-Masih, tapi hebat dari segi baik. Tu maksud Al-Masih. Dajjal pembohong, kata kat sini. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalikkan segala hati, tsabbit qalbi ala dinika, dan tetapkan hati aku terhadap agamamu. Jadi ya muqallibal qulub, yang membalikkan hati. Memang Allah membalikkan hati. Daripada elok, daripada kecil lagi baik dengan agama dia, sampai umur 60 bertukar. Ada yang jahanam daripada awal, tapi hujung-hujung hayat baik. Ada. Siapa yang balikkan hati tu? Allah. Jadi kena hati-hati kita, sebab kita rasa kita baik ni, Allah boleh switch macam tu je. Switch je. Terus jadi tak betul lah. Saya jumpa antaranya orang agama sendiri. Orang agama sendiri. Dia jadi imam. Kemudian ada musyawarah agung, biasalah, sentiasa dia dicalonkan. Tapi dia dah umur tua dah. Waladdal siratal ladzina waladdallin, sampai 3 nafas. Tak boleh 2. Tak habis. Satu tak payah ceritalah. Terpaksa. Ghairil maghdubi alaihim, terpaksa berhenti kat situ. Waladdallin, 1 nafas lagi. Dah cuba macam tak boleh lah. Nak bagi tahu tuanya. Tapi orang respect lah dia. Dia daripada muda lagi jadi imam. Kemudian bila macam tu, bila musyawarah agung, tak lantik dia, tak angkat lantik dia, angkat yang lain muda.
Dia mula tak dah buat hal lah, dah buat hal sampai ke sudah tak datang masjid dah lepas itu. Allah membalik-balikkan hati. Tak datang dah, marah. Kalau tak datang masjid tu pergi masjid lain, okey. Habis tu daripada muda orang masjid, orang surau masjid ni. Imam mestilah ada kat masjid. Orang surau masjid, tapi tiba-tiba je penghujung hayat kita kata saya ingat lebih 7-8 tahun sampai mati. 7-8 tahun tak datang masjid. Sepatutnya kalau marah-marah pun pergilah masjid lain. Ni langsung tak datang masjid dah. Marah terus. Siapa yang balikkan hati sedangkan berpuluh tahun jadi imam? 10 tahun. Sampaikan kalau imam dia ada dia punya ujian. Kadang-kadang dia akan panggil, pejabat agama akan panggil untuk buat ujian. Tak selalu tapi kadang dia akan panggil. Dan sampai kalau pakcik ni memang kalau interview tu tengok cik, okey cik, balik cik. Macam tu terus. Sebab muka dia selang 3 tahun buat interview lagi, muka dia lagi. Dah berpuluh tahun. Daripada awal sampai akhir. Jadi bila tengok pakcik ni tak payah. Maksudnya balik maksud lulus terus. Nak bagi tahu lamanya tu bukan maksud balik, lulus terus. Buat apa lagi? Dia dah jadi imam berapa lama? Orang dah kenal lah. Akhir sekali tak datang masjid 7-8 tahun. Nampak? Ya muqallibal qulub. Mungkin kita kata dari segi tak datang masjid je lah. Taklah sampai tahap kafir apa. Cuma baliklah tu. Malah ada yang teruk pada tu lagi. Ada. Dah masuk umur 50 lebih. Tiba-tiba tahu-tahu naik Vespa. Mula kan naik Vespa biasa. Ada geng Vespa. Pergi situ betul ada satu lagi Lambretta nama tu. Orang dulu tahu lah. Orang sekarang tak ada dah benda tu. Dia macam Vespa tapi dia lagi lama. Lambretta kan. Saya ingat kecil-kecil tu sempat naik Lambretta. Betul tak sebut tu? Ke salah? Malu kat orang. Lambretta betul tak? Betul lah. Sebut salah. Orang muda-muda tak tahu apa benda ni. Dia buat suku tahu lah. Yang lama tu dia main benda tu. Dia main benda tu. Dia ada gear dia macam mana? Saya tak ingat dah. Kat tangan rasanya. Naik tu. Lama-lama pakai dah lain dah. Bertukar pakai. Daripada jubah dia jadi pakai macam orang muda. Rupanya gila kat janda. Dia gila kat seorang janda ni. Dia pergi kedai selalu. Allah. Padahal sebelum tu surau masjid saya cerita ni. Allah, lama puluh tahun tu. Akhir sekali tak datang masjid dah. Dia nampak perang ada geng-geng dia lah pergi situ ramai-ramai 20-30 kan bawa pergi, lepas tu pergi rupanya dia gila kat janda seorang tu. Masya-Allah. Saya tak tahulah dia kahwin ke tak lepas tu. Tak peduli lah. Tapi nampak asalnya okey, Allah balikkan hati. Tapi ada yang teruk. Yang masuk penjara ke apa teruk ke. Tiba-tiba jadi baik. Malah lebih baik daripada orang tak masuk penjara. Allah balikkan hati. Sebab tu kita minta, kita ni jangan duk hebat, duk rasa hebat sangat. Jangan. Duk rasa okey sangat, jangan. Sebab Allah balikkan hati tu. Kita boleh switch macam tu aja. Allah boleh switch macam tu aja. Dan sebenarnya saya ada satu kelas lagi malam ni. Jadi okey. Satu lagi, kenapa macam-macam ni? Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Kalau bahasa lain, ya Allah ampunkan aku. Apa yang aku dah buat dulu kau ampunkan. Apa yang aku buat yang sekarang kau tolong ampunkan ya Allah. Ya Allah, yang aku buat sembunyi kau ampunkan. Yang aku buat terang-terang kau ampunkan ya Allah. Apa yang aku buat secara terang-terang kau ampunkan aku. Kalau aku buat dosa secara sembunyi-sembunyi kau ampun. Apa cakap satu-satu ni? Ulama kata boleh je nak ringkas. Allahumma gfirli dzambi kullahu. Ya Allah ampunkan dosa aku semua sekali. Settle. Kenapa satu-satu? Maka apa hikmahnya Nabi ajar kita doa ni? Ketika tahiyat sebelum salam tu, lepas tahiyat akhir tu, apa hikmah? Supaya satu-satu sebut satu-satu. Supaya masa kita baca tu, kita ingat salah kita. Maksudnya kita menyesal dengan salah kita tu. Allahumma gfirli, ya Allah ampunkan aku. Ma qaddamtu, apa yang aku dah buat dulu. Wa ma akhartu, satu-satu ingat. Kalau baca Allahumma gfirli dzambi kullah, ya Allah ampunkan semua sekali ya Allah. Tak rasa apa. Dan sebab tu kita doa selalu ulang doa tu. Doa lepas sembahyang ulang apa hal? Ya Allah macam semalam cukup lah. Takkan doa sama je pun. Kenapa tak macam tu? Kenapa ulang? Nak rasa tu. Ulang biasa. Nak rasa. Sebab dah berapa puluh tahun kan. Ya Allah doa macam semalam. Wassalallah. Habis cukup. Sama aja. Tidak. Disunatkan ulang juga. Setiap kali ulang tu rasa sikit kat hati tu.
Mungkin ketika doa hari ni tak rasa, esok rasa, lusa tak rasa, tulat rasa. Rasa tu, rasa kat hati tu. Bukan cakap kat mulut aja. Sebab tu diulang-ulang. Malah dalam doa ni diulang secara detail. Ampun aku yang lepas, ampun aku yang sekarang, ampun yang padahal ya Allah ampunkan semua dosa aku. Kan selesai. Itu kan hikmah tu. Satu. Dan kat belakang tu nak baca doa lain pun boleh. Apa-apa doa yang sebelum salam tu tak semestinya doa ni. Apa-apa doa pun boleh. Tak ada masalah. Boleh baca. Dan dari segi dipanggil apa? Fadilat, dari segi keutamaan atau dari segi pahala besar lah. Kalau orang awal ni sebut pahala lah. Dari segi fadilat yang besar, mana lagi besar? Kama sallaita ala ke doa? Sama ada doa Allahumma fil ma qaddam tadi tu ataupun doa-doa lain. Mana lagi besar? Besar doa lagi. Daripada kama sallaita ala Ibrahim. Besar. Pahala besar. Sebab kama sallaita ala Ibrahim tak ada ulama kata wajib. Tak ada. Semua kata sunat. Kama sallaita ala Ibrahim sampai habis tu, Hamidum Majid tu, tak ada ulama, satu ulama pun kata wajib. Tak ada. Semua kata sunat. Tapi doa ada yang kata wajib. Ada ulama, tapi bukan mazhab Syafi'i lah, tapi adalah ulama. Bukan orang biasa, ulama kata wajib. Iaitu sebelum salam mesti baca doa, kalau tidak tak sah sembahyang. Maka martabat dia naik. Standard lah. Saya dah sebut banyak kali kan benda ni. Bila macam tu martabat dia naik tinggi. Sebab meraihkan ulama. Maka jika dia nak baca, dia katalah dia nak pilih, nak baca kama sallaita ala ke Allahumma fil ma qaddam tu, ataupun baca doa dia, tak kisahlah, janji doa. Mana nak buat dulu? Sepatutnya baca doa. Tak payah baca kama sallaita ala Ibrahim. Jika nak pilih. Kalau tak nak pilih baca semualah. Jika nak pilih. Sebab kalau orang cerdik, dia akan ambil yang mahal, dia akan ambil yang sangat mahal, dia tinggalkan yang mahal. Sebab baca kama sallaita ala tu mahal. Baca doa tu sangat mahal. Tiba-tiba kama sallaita ala baca, doa tak baca. Rugi ya? Lebih baik baca doa. Tak payahlah baca kama sallaita ala Ibrahim. Lagi baik semua, bantai lah semua. Mahal kan semua. Semualah baca. Cuma kena cerdik. Nak malas pun kena cerdik. Nak jadi pemalas lah tu, malas baca. Kena cerdik. Sebab malas yang cerdik, dia punya hasil pun agak lumayan. Malas yang tak cerdik, hasilnya apa? Dia kena cerdik. Nak buat, nak pilih-pilih kena cerdik. Nak sembahyang sunat. Dia jenis sembahyang sunat, aku nak sembahyang sunat sehari 8 kali, bukan, sehari 2 kali je nak sembahyang sunat. Aku malas. Jadi kena cerdik. Pilih mana? Duha dengan witir. Tu cerdik, bukannya qabliyah dengan ba'diyah. Itu yang cerdik, dia kecerdikan. Fadilat, nak fadilat. Tapi sebenarnya buat semua. Cuma kalau nak, kalau tu, biar pemalas yang cerdik. Kenapa kau tak sembahyang qabliyah ba'diyah? Sebab aku boleh sembahyang satu hari 2 kali sunat. 2 kali. Lepas tu aku sembahyang duha dengan sembahyang witir. Witir pahala besar, hampir kepada wajib. Tak wajib, hampir. Sebab ada mazhab Hanafi kata wajib. Duha Nabi jarang sangat tinggal. Qabliyah ba'diyah Nabi selalu tinggal, ada yang tinggal ada dan sebagainya. Jadi itu lebih besar. Jadi aku nak yang tu. Tu yang cerdik lah. Ini tak buat yang kurang, buat yang mahal, yang sangat mahal dia tinggal. Rugi. Tok Guru bagi contoh macam ni. Dia nak getah. Lepas tu tunggu susu keluar, susu duk keluar ni. Bila dah nak ambil skerap tu, nak ambil getah tu, dia jalan nak pergi ambil lah, nak pergi ke kebun dia ni, nak pergi ke kebun nak gutik skerap. Waktu tu dah petang dah. Nak kutip, dah katalah pukul 6.30. Dia tengok ada pucuk paku, dia pergi ambil. Ada kulat harimau, dia ambil. Tahu kulat harimau, dia ambil. Sibuk dia ambil benda tu. Kulat harimau tu nak dapat secekak ni punyalah payah. Makan satu-satu suap je. Sikit kecil. Dia sibuk benda tu. Sedangkan yang mahal apa? Skerap tu mahal. Tapi dia sibuk ambil yang ni. Akhir sekali gelap, tak boleh dia ambil dah. Balik-balik makan benda tu. Sedangkan kalau dia ambil skerap, dia pergi jual, boleh beli berapa guni. Tapi yang paling cerdik apa? Sambil jalan, tangan duduk macam ni, pucuk paku. Jadi getah skerap pun dapat. Ini boleh makan malam dah. Itu paling cerdik. Maksudnya ambil semua. Tapi kalau kurang sikit, kurang sikit, jangan sibuk dengan pucuk paku tu semua. Tak nak, aku nak yang tu. Iaitu getah skerap. Tok Guru orang kampung, bagi contoh kampung skerap. Sini tak tahu lah orang tahu skerap apa benda ke tak. Dan oleh kerana doa sebelum salam ada ulama yang kata wajib tadi, maka kita apa dia panggil, kita bandingkan doa sebelum salam dengan doa selepas salam.
Lepas salam kan, Assalamualaikum kan sunat doa. Wirid dulu doa ke tak kisahlah, tapi sunat doa kan. Sunat doa. Adakah ulama kata doa selepas salam wajib? Tak ada. Dalam sembahyang ada kata wajib? Ada. Mana lagi besar? Doa dalam sembahyang ke? Dalam sembahyang dengan maksud sebelum salam tu ke? Selepas. Sebab dekat je waktu tu. Jenis yang tak baca wirid lah. Jenis lepas salam tunggu doa tu, yang jenis tu. Jenis dah baca wirid tu dah memang baik lah. Ni cerita bagi salam tunggu nak doa. Okey. Mana yang lebih afdal? Dapat lah. Kalau kita dah faham kaedah tu dah dapat dah. Lagi afdal, lagi besar, lagi mustajab sebelum salam. Berbanding dengan lepas salam. Tiba-tiba dia pergi buat lepas salam. Sebelum salam malas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagi salam betul doa. Oh Allah rugi. Baik, jangan salam lagi. Doa dalam tu, bagi salam bangun terus. Dari segi kelebihan. Tapi yang terbaik sebelum salam pun doa, lepas salam. Yang macam mana nak ikuti sekerap tadi, ambil tangan-tangan duduk macam ni sambil berjalan. Masuk dalam poket. Oh cendawan, ambil bubuh. Balik kat rumah tengok beracun ke tak beracun. Ambil dulu. Pergi gutik sekerap, dapat duit, bawa balik rumah. Oh dapat makan 2 kali. Jadi sambil je pun. Ini tak duk sibuk dengan pucuk paku, dengan kulat-kulat yang tu. Tengok-tengok, akhir sekali dah gelap, tak boleh gutik sekerap. Cekedik je. Tak cekedik lah. Wallahu alam. Sambung esok. Esok lusuh. Subuh. Oh subuh. Esok subuh ni. Muwafiq masbuk belakang. Ni bab kitab belakang. Bahjah Mardiyah berkaitan dengan Muwafiq masbuk subuh esok. Dan kita tanda dekat 12. Sekali lagi habis dah ni. Dan setengah duduk tawarruk. Kita dah masuk dah sebelum ni duduk tawarruk. Dan duduk istirahah kita dah belajar dah sebelum ni. Duduk iftirash kita dah belajar dah sebelum ni. Jadi sekali lalu je lah. Yang ke-14 genggam jari macam mana nak ni, macam ni tu, angkat kat mana kan? Angkat, lepas tu ni pergi kemudian ke syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu semua ada tu. Macam mana duduk kat sini ke, macam ni ke? Macam ni. Macam ni. Macam mana? Macam ni dulu, macam ni. Atau macam ni. Macam ni dah awak sebut dah kat bawah. Dan makruh gerak-gerak. Dah settle dah bawah gerak tu. Dan kita akan habis kat situ kan. Dan setengahnya mengangkat tilik tempat sujud. Kemudiannya cukup sekali lagi habis insya-Allah. Habis masuk kita sekali lagi masuk bab adab pula, khusyuk dan adab. Wallahu alam. Tunggu dulu sambung esok bab Muwafiq masbuk. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alladzina amanu wa amilus salihati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.